الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Ke arah mana kamu tuju, maka hendaklah muka kamu ke arah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, kerana perintah tersebut adalah merupakan satu kebenaran daripada Tuhan engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak lupa terhadap apa yang kamu lakukan. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul di dataran ilmu ini untuk sama-sama kita mengkaji, meneliti serta mendengar sepatah dua tentang peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sepanjang hidup kita, sepanjang tahun, kita sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan, kita sentiasa mengikuti peristiwa-peristiwa as-sirah an-nabawiyah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengambil pengajaran ad-durus wa ibar, pengajaran dan pengertian serta apakah pelajaran yang dapat kita hayati daripada peristiwa-peristiwa yang tersebut. Dalam kuliah kita pada pagi ini, ana memilih satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban pada tahun yang kedua Hijrah. Kita telah banyak dengar setiap masuk musim, mana-mana bulan, para penceramah dan kuliah kita menyebut peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang tahun kita dihidangkan dengan ilmu, kita dihidangkan dengan maklumat, supaya kita menjadi seorang manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu pengetahuan, bukan hanya ikut-ikutan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berada di Makkah Al-Mukarramah, memulakan perjuangannya dengan turunnya surah Iqra di Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada kaumnya. Dalam peristiwa dalam bulan Rajab yang disebut tentang Isra dan Mi'raj, kemudian lepas pada berlaku Isra dan Mi'raj itu, beberapa lama Nabi kita berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah telah disambut oleh berbagai-bagai golongan. Golongan yang paling bergembira, yang paling suka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang-orang muslimin yang terdiri daripada golongan muhajirin yang datang daripada Makkah Al-Mukarramah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan Nabi juga disambut oleh penduduk asal Madinah yang dikenali selepas itu dengan nama golongan Al-Ansar, iaitulah orang-orang penyokong yang telah mendukung, memberi pertolongan kepada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rombongan yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima kedatangan Rasulullah ke Madinah dengan baik, dengan penuh gembira, dengan sambutan yang begitu bersejarah. Kemudian ada lagi dua golongan, iaitulah yang terdiri daripada orang-orang munafiqin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Golongan yang ketiga yang penuh di Madinah iaitulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi
yang pada asalnya mereka datang ke Madinah, berhijrah daripada Syam dan daripada mana-mana pelosok untuk menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunggu, dinanti oleh orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan mereka anggap orang Nabi akhir zaman yang mereka telah dapat gambaran, telah dapat sifat, telah dapat bentuk rupa ajarannya telah terkandung, yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Yang telah termaktub dalam Taurat telah termaktub dalam Injil. Tiba-tiba yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul di akhir zaman bukan dari kalangan anak cucu mereka, tetapi Allah taala pilih dari seorang daripada bangsa Arab Quraisy, yaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula daripada hari itu ada sebahagian orang menerima Islam. Ada sebahagian yang kedua tidak menerima Islam walaupun mereka sudah dapat kebenarannya berada dalam kitab Taurah dan Injil mereka. Di antara orang yang menerima Islam iaitulah seorang yang bernama Abdullah bin Salam, yang nama asalnya bernama Al-Husain ibn Salam. Al-Husain ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, salah seorang daripada ahbaril Yahud, ulama Yahudi yang telah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia dapat khabar, dapat berita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan Allah yang berada di Mekah telah sampai ke Madinah, dan Nabi kita duduk pada waktu itu di Bani Amr bin Auf yang dikenali sekarang dengan nama perkampungan Mas Quba, iaitulah di sekitar Masjid Quba yang kita pergi ziarah di sana. Masjid Quba ini satu tempat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti di awal kedatangannya ke Al-Madinah Munawwarah. Sebelum memasuki bandar Madinah yang ada sekarang ini, Nabi kita berhenti satu tempat nama dia Bani Amr bin Auf. Dan Nabi kita telah mengasaskan sebuah masjid di sini yang dikenali sekarang dengan nama Masjid Quba. Masjid Quba ini kalau berapa kali kita pergi umrah, kita pergi ziarah Madinah, biarlah kita dapat juga salat di Masjid Quba walaupun berapa kali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan salat di Masjid Quba mendapat pahala sekali umrah. Jadi walaupun ada sebahagian jemaah mereka bila sampai di Madinah tak mau ke mana-mana, dia kata saya sudah berpuluh kali datang, tetapi Masjid Quba adalah salah sebuah masjid yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa pergi, sama ada berjalan kaki atau naik kenderaan. Dengan Nabi kita menjanjikan pahala sekali umrah bagi orang yang pergi salat di Masjid Quba. Setelah Al-Husain ibn Salam ataupun Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu arda, pada suatu hari dia sedang duduk dalam kebun kepunyaan dia bersama dengan makcik dia Khalidah bint Al-Haris. Tengah-tengah duduk tengok kebun dia, tiba-tiba datang seorang beritahu, ya Al-Husain, ya Ibn Salam, Muhammad yang kamu tunggu-tunggu kedatangannya telah pun tiba ke Madinah. Abdullah bin Salam setelah mendengar cerita khabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah, kata dia, kabbartu, dia telah mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Mak saudara yang bersama dengan dia duduk dalam kebun yang bersama, dia kata, khayyabakallah. Apa ni pelik budak ni, apa yang duduk takbir dalam kebun ni? Dia kata, kalau aku dengar Musa bin Imran mari Madinah pun aku tak takbir. Kamu ni dengar Muhammad sampai Madinah sampai bertakbir Allahu Akbar dalam kebun kamu ini? Kata Abdullah bin Salam, ai ammah, wahai makcik, Muhammad ini iaitulah akhu Musa bin Imran, adik-beradik dengan Musa Imran dari segi perjuangan dan dakwahnya. Dan dia ini adalah penerus kepada dakwah yang telah dibawa oleh Musa bin Imran. Kemudian Abdullah bin Salam tidak lagi duduk di rumah dia, dia terus pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.